Semangat. Bagus tu. Teruskan. Hari, kita rehat sekejap lah. Baru 10 minit ni. Dah nak rehat pula. Dah 20 minit lah. Jam awak rosak ke? Jangan salahkan jam saya tau. Jam saya ni, saya baru... Baiklah, kita rehat sekejap. Bagus kan dapat bersenam? Kita memang patut amalkan GHS. GHS? Apa tu? GHS pun tak tahu ke? GHS ialah goreng hati sedap. Bukanlah. GHS tu goreng Arya Siakap. Sejenis makanan laut. Betul tak, Daniel? Salah. Dua-dua salah. GHS ialah gaya hidup sihat. Bukan siakap, bukan hati, bukan halia. Dekat-dekat juga maknanya. Makan ikan siakap, hati kita sihat. Jom. Dah lama kita dah rehat. Jom, kita sambung bersenam. Alah, tak boleh sambung esok ke? Panaslah. Alasan je lah. Badan yang sihat menanjangkan minat kita, betul tak? Betul. Jom. Cepat. Bangun. Semangat! Tengok sekeliling kita ni. Ramai sungguh orang bersenam. Sama juga seperti saya. Cergas. Cergas bermaksud tangkas. Aktif ataupun pergerakan kaki dan tangan ketika melakukan sesuatu aktiviti. Berlari juga merupakan satu senaman yang boleh membuat badan dan minda kita cergas. Contohnya bermain badminton. Kita perlu tangkas dan pantas ketika bermain badminton. Apabila kita pantas dan tangkas, badan kita akan cergas. Cergas mempunyai pengertian yang sangat luas dan boleh digunakan untuk pelbagai keadaan. Saya pun seorang yang cergas dan suka bersenam. Ini membuatkan otak saya pantas berfikir. Checkmate. Bersama kita menonton kartun menarik ini sekarang. Planet Kids kini kembali. Kalau jogging macam ni, bila nak sampai ke destinasi kita? Kalau macam ni, tak sampai-sampai lah. Lari setempat adalah senaman yang popular tau. Tadi semua bersemangat. Tiba-tiba malas pula. Mana ada? Saya semangat lah. Tengok. Main-main ya. Jangan berhenti. Teruskan. Teruskan, cepat. Teruskan. Kenapa dengar ya? Terus-terus maksa kita bersenam. Penatlah. Penatnya berjalan kaki pulang dari sekolah. Baik saya singgah ke kedai muzik sekejap untuk beli setin air dan sebungkus roti. Nasib baik tak lupa. Mak pesan beli surat khabar hari ni. Tadi saya RM10, sekarang kita RM5. Apa yang saya bantu tadi? Tadi saya ada mengambil risik-risik bagi barang-barang yang telah saya beli tadi.
Sekarang, saya akan menampar resit-resit perbelanjaan ini ke dalam buku kira-kira saya. Ini membolehkan saya mengira perbelanjaan harian saya. Wang saku hari ini berjumlah RM10. Saya telah menggunakan RM5. Baki wang saku saya tinggal RM5. Bagus juga bila terlipat resit. Boleh dijadikan sebagai rujukan apa yang telah kita belanjakan. Dan duit RM5 ini saya akan simpan di dalam tabung. Bersama kita menonton kartun menarik ini sekarang. Planet Kids kini kembali. Apa tersembunyi dalam tuala ni? Cuba tengok. Kalau nak tahu, inilah landak kecil. Dia ni dikenali sebagai hedgehog. Hedgehog atau landak kecil merupakan haiwan mamalia kecil yang biasanya boleh didapati di benua Eropah, Afrika dan juga Asia. Landak kecil ini biasanya tinggal di kawasan dataran serta di tempat sering panas dan kering. Ni binatang peliharaan saya. Saya namakan dia tumbleweed atau panggilan manjanya Tambi. Dia berumur 10 bulan dan seekor landak jantan. Bulu landak kecil ini rata dan tidak meruncing seperti landak biasa. Boleh dimiripkan seperti penyikat rambut, iaitu kasar tetapi tidak berduri. Landak ini juga memiliki hidung yang runcing serta mata yang agak menonjol. Telinga haiwan ini biasanya bulat dan terletak tinggi di bahagian sisi. Kak, kalau saya nak bela ni kan, saya nak kena ada apa? Mestilah kena ada sebuah sangkar dia. Dalam sangkar tu kena ada sampah kayu tu. Dia ada macam-macam jenis bau. Dia ada citrus lah, lemon tu, ada strawberry. Suka hatilah. Dia akan jaga dia punya ni sisi buangan dia, air kencing dia. So tak adalah berbau sangat. Apabila mula memelihara landak kecil, biarkan haiwan ini menyesuaikan diri di kandang selama 1 hari. Ketika ini, anda mungkin dapat mengangkat atau memegangnya untuk beberapa minit pada hari pertama. Namun, ada juga landak kecil yang memerlukan masa selama 1 minggu untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitaran baru. Ketika itu, barulah haiwan ini dapat merasa yang dia seperti berada di rumahnya sendiri. Kenapa landak ni asal-asal macam terkejut? Sebab dia kan jenis yang macam pemalu. So dia macam sombong sikit. Dekat rumah, kan suka simpan kotak. So dia suka cari tempat gelap. So kotak tu sesuai untuk dia sorok. Disebabkan fizikalnya yang kecil dan comel, kini haiwan ini semakin digemari untuk dijadikan sebagai haiwan peliharaan. Dalam banyak-banyak sayuran apa yang landak kecil makan? Akak biasa bagi dia makan lobak. Lobak merah tu kita potong kecil-kecil. Lepas tu kita rebuskan and then toskan air dia. Lepas tu kasihlah dia makan. Selain daripada kita kasih dia mandi seminggu sekali, kita kena make sure yang dia punya hidung ni sentiasa berair tau. Kalau dia sentiasa berair, maknanya dia sihat. Kalau dia punya kuil ni, duri-duri dia ni kalau start gugur, tu tandanya dia tak sihat lah tu. Jika haiwan ini merasakan dirinya diancam, ia akan menggulungkan dirinya seperti bola. Salah satu lagi cara untuk dia macam pertahankan diri dia kan, dia akan keluarkan buih daripada mulut dia. Lepas tu buih tu dia akan jilatkan ke belakang ni. Panjang ke lidah dia? Panjang. Seronok betul melihat telatar si comel ni kan? Hedgehog ini adalah haiwan eksotik. Ia memerlukan penjagaan yang rapi. Jika anda ingin membelanya,
anda perlu kenali dahulu spesies landak kecil ni. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Daniel, Sandy, Jessica, tengok ni semua. Wah, banyaknya maklumat tentang pemakanan. Ada panduan tentang pemakanan yang betul. Baru kita boleh mengamalkan gaya hidup sihat. Habis tu, selama ni kita orang tak amalkan gaya hidup sihat ke? Hari ni je pun dah berapa lama kita bersenam. Saya masih tak faham apa gaya hidup sihat. Sandy, awak tahu tak? Ramai di antara kita suka makan makanan yang berlemak dan mengandungi kandungan gula dan garam berlebihan. Ada juga langsung tak bersenam. Betul. Jadi, kita kena mengamalkan pemakanan yang seimbang. Dan juga bersenam. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, betul tak? Betul. Kalau tak ada masa nak bersenam, macam mana? Sandy, bersenam ni bila-bila masa je boleh. Contohnya, bila mengemas rumah, membantu ayah basuh kereta, berkebun, banyaklah. Yang penting selalu aktif dan cegas. Gaya hidup sehat bukan sahaja bermaksud bersenam semata-mata. Pemakanan yang seimbang juga memainkan peranan penting untuk menjaminkan kesihatan yang baik. Makanan kegemaran saya ialah pizza. Kegemaran saya ialah lemang. Saya memilih makanan seimbang kerana makanan seimbang bagus untuk kita. Seperti kanak-kanak seusia saya juga suka makan snack. Tapi snack kegemaran saya ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayur merupakan makanan kesihatan yang banyak khasiatnya. Ia mempunyai kandungan nutrien seperti vitamin, lemak, protein dan karbohidrat. Contohnya, buah tomato ni. Tomato baik untuk kecergasan badan dan juga kulit. Selain tomato, saya juga suka daun salad. Kawan-kawan tahu tak? Daun salad mengandungi karotin, serat dan air yang dapat menghilangkan rasa dahaga. Ia juga bertindak melancarkan sistem pernafasan kita. Sayur apa yang awak suka? Sayur kegemaran saya adalah kubis. Brokoli. Lobak merah. Bukan mudah memujuk kanak-kanak seperti saya untuk makan sayur tahu. Tetapi kita boleh melatih diri dengan memastikan sayur ada dalam menu harian kita. Ini boleh membiasakan lidah kita dengan pelbagai rasa sayur-sayuran. Dan kalau kamu nak sihat, amalkan makan sayur setiap hari. Bersama kita menonton kartun menarik ini sekarang. Planet Kids kini kembali. Bagus kan ada kawan macam Hari? Dia tu pandai bersukan, jadi kita orang bolehlah belajar daripada dia. Betul tu. Daniel, apa sukan awak suka? Bola!
Saya pun suka juga. Tapi tak mungkin awas tangkap saya. Setahu saya, Hari memang pandai main bola tapi taklah sehebat Daniel. Jangan cabar saya tahu. Kalau setakat Daniel ni, saya tak ada masalah. Saya lagi hebat, cergas dan pantas. Daniel, takkan awak nak diam je? Bukan kita nak balik ke? Jom balik. Begini. Tunggu di sini. Sekejap lagi, saya datang dan saya akan buktikan yang saya lebih hebat. Wah, Hari mencabar Daniel untuk lawan bola sepak. Tentu hebat perlawanan tu nanti. Kita saksikan sebentar lagi. Hari Minggu macam ni, seronok juga kan membaca di luar rumah. Terutama dalam keadaan cuaca yang redup. Macam hari ni, rasa macam sedang berkelah pula. Tapi kalau ada bantal atau cushion, lagi selesa kan? Boleh baring-baring sambil membaca. Tapi mak tak bagi bawa bantal-bantal keluar. Takut kotor nanti. Saya ada satu idea. Saya boleh cipta bantal yang berisi udara supaya saya boleh duduk lebih selesa. Saya akan menggunakan beg plastik ni untuk membuat bantal udara. Mula-mula, saya kena isi udara dalam beg ni. Lepas tu, kita ikatkan beg plastik ini dengan getah. Alamak, saya rasa beg udara ni tak cukup kuat untuk menampung berat badan saya. Inilah beg plastik gergasi yang besar ni. Tapi kali ni saya akan mengisikannya dengan beberapa beg plastik kecil yang berisi udara. Sebelum itu, kita akan isikan cebisan-cebisan kertas berwarna ke dalam kesemua beg plastik kecil ini supaya nampak lebih cantik. Kemudian, kita isikan udara ke dalamnya. Kita perlukan banyak beg plastik udara kecil untuk menjayakan eksperimen ini. Selesai juga akhirnya. Sekarang kita isikan ke semua beg plastik udara yang kecil ni ke dalam beg plastik gergasi pula. Dah siap pun. Jom saya cuba Bantal-bantal udara kecil yang diletakkan di dalam beg plastik gergasi membantu menampung berat badan saya. Ini kerana setiap bantal udara kecil tersebut hanya menampung sebahagian berat badan saya saja. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Wah, Hari. Buat memang betul-betul kena lawan dengan saya ni. Kan saya dah kata, saya ni pantang dicabar. Sabar. Kalau begitu biar saya jadi pengadil. Saya nak jadi pengadil lah. Okey. Kita main sama-sama. Macam mana? Daniel, awak tak mahu sahut cabaran saya ke? Hari, bola sepak ni permainan berpasukan. Lagi seronok kita main ramai-ramai. Betul. Biar badan kita berpeluh baru kita sihat. Tidak. Perlawanan ni antara saya dan Daniel saja.
Misi Malaysia Tanah Airku membawa kami ke sebuah bukit yang dikaitkan dengan Sukan Commonwealth. Di manakah lokasi tersebut? Stadium Nasional Bukit Jalil akan terus tercatat dalam sejarah negara sebagai stadium utama yang menganjurkan Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Stadium Nasional Bukit Jalil! Ketika itu, Malaysia buat pertama kalinya dalam sejarah telah dipilih sebagai tuan rumah mengajukan Sukan Commonwealth. Awak tahu tak, stadium ni boleh memuatkan seramai 100,000 orang dan dikatakan antara stadium yang tercantik di Asia. Ya ke? Wah, memang seluruh rakyat Malaysia patut berbangga kerana memiliki stadium bertaraf dunia. Stadium Nasional Bukit Jalil telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 11 hari bulan Julai 1998. Dengan adanya Kompleks Sukan Negara ini, tak secara langsung pelancong ramai yang datang melawat, ramai penganjur-penganjur acara yang berminat untuk datang ke Malaysia untuk membuat acara di sini. Jadi negara kita menjadi popular, menjadi terkenal di kalangan masyarakat dunia. Selain daripada menjadi gelanggang utama kejohanan Sukan Commonwealth pada 1998, Stadium Nasional Bukit Jalil juga pernah mengajukan pelbagai acara sukan. Antaranya ialah pertandingan akhir bola sepak Piala Malaysia dan perlawanan persahabatan bola sepak antara Malaysia dan juara dunia 2002 Brazil. Stadium Nasional Bukit Jalil merupakan sebahagian daripada Kompleks Sukan Negara dan merangkumi antara Pusat Arketik Nasional, Stadium Putra dan Stadium Hoki Nasional. Ini bermakna stadium ini merupakan nadi dan lokasi utama untuk kejohanan sukan negara. Apa yang menarik tentang stadium ini ialah warna tempat duduk di stadium ini berkonsepkan bendera Malaysia iaitu jalur gemilang. Keluasan padan di stadium ini adalah 68 kali 100 meter, manakala treknya pula adalah jenis sintetik yang berukuran 9 meter kali 400 meter. Wah, ada je kat stadium ni, terus saya bersemangat. Mana dah tahu suatu hari nanti saya akan wakil negara dan saya akan beraksi di stadium ini. Bukan awak saja, saya pun sama. Majulah sukan untuk negara. Bersama kita menonton kartun menarik ini sekarang. Planet Kids kini kembali. Apabila kita banyak membaca, maka kita akan kaya dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya buku merupakan buah hati saya. Nama saya Intan Rehana Syafira. Umur saya 11 tahun dan saya telah membaca lebih daripada 30 jenis buku. Saya mula minat baca ketika berusia 7 tahun. Dan novel pertama yang saya baca ialah Aku Mahu ke New York 1. Bagi saya, buku tidak pernah mengecewakan saya. Buku banyak menghiburkan saya. Saya minat pelbagai jenis bacaan, tetapi yang paling saya minat ialah yang berkaitan dengan misteri. Mungkin sebab saya memang suka penulisan yang berkaitan dengan topik itu. Memang selama ini, saya telah baca lebih daripada 80 buku dan setiap tahun saya akan menambahkan lagi bilangan buku yang dibaca. Lebih banyak baca, lebih pengetahuan. Disebabkan hobi saya suka membaca, saya mendapat anugerah Nilam pada tahun 2011.
Jadikanlah tabiat membaca sebagai satu amalan. Secara tidak langsung, bahasa kita juga akan bertambah baik. Apa yang penting ialah mulakanlah dengan satu buku dahulu dan saya pasti anda pun akan menjadi ulat buku seperti saya. Jom kita mulakan. Tapi, apa kena-mengena dengan permainan video ni? Sebab saya memang hebat dalam permainan video ni. Hari, satu dunia tahu awak ni hebat dalam permainan video. Yang saya maksudkan, kita bermain bola di padang. Yelah, dan kita dapat bersenam dan bersukan. Oh, ini pun bersenam juga. Untuk puaskan otot-otot jari saya, khasnya jari-jari saya. Lagi baik kita orang pergi taman dan main bola sepak. Tutup tu. Jom, pergi. Jom. Apakah sukan kegemaran Daniel dan Hari? Kumpulkan jawapan anda sehingga ke episod ke-13 dan jawapan hendaklah dihantar melalui email ke jomjawab@planetkids.co bersama slogan "Saya suka menonton Planet Kids kerana..." Slogan hendaklah tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertai kuis Jom Tonton dan Menang Planet Kids musim pertama dan pelbagai hadiah-hadiah menarik bakal anda menangi. Hadiah utama, pakej percutian berserta penginapan 3 hari 2 malam bersama ibu bapa atau penjaga di Universal Studios Singapura. Hadiah kedua, sebuah iPad 2. Hadiah ketiga, sebuah basikal fiksi. 10 hadiah sagu hati, beg sekolah dan mug eksklusif Planet Kids. Soalan-soalan kuis bagi setiap episod boleh didapati di Facebook kami di planetkids.tv. Selamat mencuba!